Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat channel YouTube Mona Lisa ni, saya dah buat banyak tips lah. Tips beli laptop, tips beli printer, tips beli monitor, tips beli mouse gaming. Dan sekarang saya nak kongsikan dengan anda satu lagi tips yang sangat penting untuk PC gamers sekalian, bagaimana kita boleh buat satu gaming setup yang mampu deliver gaming experience yang padu kepada user. Dan anda mesti terkejut sebab tips yang utama bukanlah beli graphic card yang mantul, bukanlah beli prosesor yang mantap, tapi anda kena buat ni. Kalau anda tak buat apa yang saya cerita ni, anda belilah RTX 3090 Ti yang baru nak dilancarkan tu ke, ataupun anda belilah prosesor Intel yang paling padu sekalipun, PC yang anda buat tu tak akan mampu deliver gaming experience yang mantap kepada anda. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Untuk makluman anda, saya publish video hari-hari, harapnya anda tak tertinggal setiap video yang saya keluarkan. Jom! Okey, sebelum kita mula, saya just nak bagi tahu kepada anda yang matlamat video kali ni bukanlah nak tunjuk kepada anda spesifikasi PC yang paling mantap kita boleh buat pada tahun 2022, tapi saya nak kongsikan dengan anda cara-cara untuk anda buat gaming setup yang mampu deliver gaming experience, pengalaman main game yang paling syok anda boleh buat dengan bajet anda. Saya aware setiap orang mempunyai bajet yang berbeza, dan yang paling penting, setiap orang mempunyai game yang dia minat tu berbeza. That's why saya akan buat satu tips yang bersifat general dan valid untuk semua orang lah. Tips yang pertama, bukanlah kena tengok prosesor ataupun graphic card apa yang kita nak guna. Tak perlu nak beli prosesor yang power gila, tak perlu nak beli graphic card yang paling baru. Yang penting kita kena tengok game apa yang kita nak main. Anda kena ingat, skop perbincangan kita kali ni bukanlah untuk video editing, bukanlah untuk content creator, tapi untuk gaming tu sendiri. So, kita kena tengok game apa yang kita nak main. Dari situ, kita tahu requirement system dia tu macam mana. Sebagai contoh, kalau anda nak main Apex Legends, so anda Google recommended requirements for Apex Legends, then kita follow spesifikasi yang dia tunjuk kepada kita ni lah. Jangan sesekali anda Google minimum requirements, sebab itu spek yang paling lekeh, dan bila kita main tu, game tu akan tercungap-cungap macam saya sedang bercakap sekarang lah. Kita nak main satu game yang smooth, sebab itu baru kita panggil gaming experience yang mantap kan. So kita cari recommended requirements for Apex Legends. Actually, ada beberapa cara lagi untuk tahu spesifikasi PC macam mana yang kita perlukan untuk satu-satu game tu. Tapi yang popular selain dari Google tadi ialah dengan cara kita check game dan juga spesifikasi dekat website Gizi Game Benchmark. Dekat website ni kan, search je game yang kita nak main, sebagai contoh GTA 5, dan pilih recommended requirements. So dia recommend kepada kita 8GB, lepas RAM 8GB, lepas tu graphic card at least GTX 660, lepas tu i5 dan lain-lain lah. Ingat, jangan tengok yang minimum requirement oh. Kita kena tengok yang recommended punya. Matlamat kita adalah untuk kejar gaming experience yang mantap. So, game tu mesti dapat main dalam keadaan yang sangat lancar lah. Jadi, untuk hardware ni, kita kena beli yang sama level ataupun lagi tinggi dari spesifikasi yang mereka recommend kepada kita. Ingat, untuk tips yang pertama ni, kita kena guna pakai pesanan orang tua-tua. Begin with end in mind. Maksudnya, untuk buat satu gaming setup yang bagi pengalaman gaming mantap kepada kita, kita kena tengok pada akhirnya nanti performance gaming yang macam mana kita nak. Dari situ, kita tahu apa yang kita nak buat.
buat untuk kita punya first step ni lah. Dan sebenarnya untuk tahun 2022 dah ada golden rule dah untuk pemilihan spesifikasi ni. Maksudnya kalau anda follow apa yang saya cerita ni, insya-Allah anda boleh main game, kebanyakan game yang popular untuk tahun 2022 dengan lancar lah. Cuma antara prosesor dan juga grafik card, ini antara perbincangan yang hebat lah, perdebatan yang hebat antara prosesor dan juga grafik card, yang mana lagi penting. And jawapan dia ialah grafik card. Sebab apa? Sebab pada tahun 2021 ramai gila orang buat comparison antara prosesor rendah dengan prosesor tinggi, malarkan grafik card yang sama, performance dia macam mana, pada akhirnya kita dapat performance yang sama. Even saya sendiri dah pernah buat perbandingan Ryzen 3 dengan Ryzen 9 menggunakan RTX 3060, kita tak dapat nak bezakan performance antara dua gaming setup ni. That's why bagi saya untuk tahun 2022 ni yang lagi penting dari antara dua tu, antara grafik card dan juga prosesor, yang mana lagi penting, saya akan bagi tahu grafik card lagi penting. Bermaksud kita kena beli grafik card yang lagi tinggi, yang lagi mahal compare dengan prosesor. Jadi dari sini kan kita tahu yang Ryzen 3 dengan RTX 3060 lagi power berbanding dengan Ryzen 9 dengan GTX 1650 in terms of gaming. Saya tak nafikan ada game yang pakai CPU intensif, yang pakai prosesor lagi berat kalau nak dibandingkan dengan grafik card. Tapi kebanyakan game yang ada atas muka bumi ni sebenarnya dia sama ada dia both intensif ataupun GPU intensif lah. Maka dengan ini kita fokus kepada grafik card. Dan lepas tu untuk RAM, ini golden rule So tadi kita dah fokus kepada graphic card, yang kedua baru processor, dan yang ketiga RAM. Untuk tahun 2022 at least 8GB. Kalau anda ada duit 16GB dah cun gila dah. Jangan pergi kepada 32GB, itu dah overkill. Lepas tu kita dah ada 3 hardware yang penting sekarang untuk aksesori-aksesori lain macam liquid cooler ataupun all-in-one ataupun CPU cooler, yang tu memadai yang dah ada dalam yang mereka bagi percuma kepada kita. Sebab tadi kita tak pakai prosesor yang mantap, yang tinggi, yang hebat-hebat, maka kita tak perlukan satu cooler yang power untuk sejukkan prosesor kita. Tak perlu pun benda tu. Casing pun kita letak tepi, itu adalah benda yang saya kategorikan dia sebagai kehendak lah. Dia bukanlah satu keperluan untuk dapatkan casing yang blinking-blinking, build quality yang mantap gila tu. Yang keempat, sebenarnya yang paling penting yang kita kena fokus duit kita ni, duit dekat tangan ni, kita kena habiskan betul-betul dekat benda ni, dekat tangan kiri saya ni. Yang keempat ialah monitor. Walaupun monitor tak termasuk dalam PC gaming seketul tu, tapi kalau kita buat PC gaming mantap gila sekalipun, tapi cuma kalau monitor kita 720p sahaja tak ada guna bosku. Kalau PC mantap, kita mesti pairkan dengan monitor yang mempunyai resolution yang sepadan dengan dia. Untuk PC gaming budget, at least kita mainlah dalam keadaan Full HD kan. Takkan kita nak main dengan 720p ataupun lagi rendah dari tu. So cari monitor yang dia punya resolution tu Full HD. Dan antara IPS panel dengan VA panel, yang mana lagi penting? Kalau anda memang kejar kepada response time yang sangat rendah dan anda mempunyai budget yang limited, maka anda kena pilih VA panel. Tapi kalau anda tanya saya secara personal, antara VA panel dan juga IPS panel, yang mana saya akan beli, saya akan pergi kepada IPS panel. Sebab kalau anda buat perbandingan side by side antara VA dan juga IPS panel, perbezaan dari segi warna tu memang obvious gila. IPS panel cun, lawa gila kot. Saya dah pernah buat tips beli monitor. Anda boleh klik notification yang ada belah atas ataupun pada akhir video nantilah. Jadi dekat sini kita tahu okay, lepas tu dekat monitor ni adalah gaming feature yang lain, which is bagi saya benda tu tak berapa penting selagi anda bukan competitive gamer. Kalau anda nak kejar jadi player e-sport dan sebagainya, benda kecil-kecil macam contoh G-Sync, FreeSync dan sebagainya tu, benda tu penting untuk anda. Kenapa saya kata macam FreeSync tak penting? Sebab kebanyakan game sekarang kita dah boleh turn on dia punya V-Sync, kita dah boleh limitkan dia punya FPS, maka kita dapat elakkan tearing tu, ataupun kita dapat minimalkan tearing yang berlaku ataupun ghosting yang berlaku lah. So dekat sini kita tahu ini adalah 4 core item yang kita kena betul-betul tengok bila mana kita nak buat satu gaming setup yang mampu deliver gaming experience yang mantap kepada kita. Untuk macam casing, macam PSU tu kita kena padankan dengan graphic card kita
boleh pergi dekat PSU calculator dekat Cooler Master sebagai contoh, masukkan graphic card kita dekat sini, processor PC kita dekat sini, dan dia akan recommend kepada kita minimum power supply ataupun recommended power supply untuk kita beli. Pastikan yang kita beli tu dia ada dia punya certificate lah. Dia punya certificate. Saya pun dah pernah buat sebenarnya tips beli power supply tu. Dan last kali bila kita nak buat satu gaming PC yang mampu deliver gaming experience yang mantap kepada kita, kita kena tengok pada peripheral dia. Kita kena cari keyboard yang mantap sesuai dengan kita. Kita tak perlu nak cari mechanical gaming keyboard yang harga 200, 300, 400 ataupun RM1,000 Malaysia. Kita just cari keyboard yang mempunyai anti-ghosting teknologi. Tak kisahlah dia mechanical gaming keyboard ataupun membrane keyboard, yang penting dia ada anti-ghosting and key rollover bagai tu, supaya bila kita tekan banyak button serentak, dia mampu register setiap input yang kita tekan tu. Kiranya bila kita tekan WASD, yang keluar dekat skrin kita WASD. Kalau kita tekan WASD, yang keluar dekat skrin kita W dan D sahaja, frustrated bosku. Lepas tu untuk mouse pula, kita janganlah kita cakap kedekut sangat beli mouse yang 20-30 ringgit Malaysia tu. Jangan. Kita cari yang mempunyai sensor yang bagus. Macam contoh Red Dragon ni, dia punya sensor dia pakai PixArt 3320. So kita cari dekat Google, kita search flawless sensor, sebab itu yang sangat penting untuk seorang gamer. Dia tak size mouse, bentuk dia, RGB dia, benda-benda tu tak berapa penting untuk sebuah mouse. Yang paling penting sebenarnya ialah dia punya sensor. Itu yang menentukan tracking dia power ataupun tidak. Dan last kali untuk headset ni, at least sebab headset sekarang sebenarnya kita dah tak perlu nak beli yang mahal-mahal lah untuk dapatkan gaming experience tu. Kebanyakan gaming headset yang harga RM60-70 pun dah mampu deliver audio yang punchy kepada kita. That's why anda kena perbanyakkan, rajinkan sikit untuk tengok review, ataupun anda pergi dekat kedai tu, anda minta untuk test kalau mereka benarkan anda untuk test dia punya headphone. So itu 5 benda lah kot, ataupun kalau kita pecahkan peripheral tadi, dia akan jadi 7 benda yang penting untuk kita dapatkan satu gaming PC yang mampu deliver gaming experience yang mantap kepada kita. Yang lain tu adalah benda-benda tambahan, bukan tak penting, tapi benda-benda ni macam kita tak perlu nak top up duit banyak sangat. Macam SSD, kita tak perlu nak fikir macam nak beli SSD PCIe 4 yang harga dia sampai RM1,000-2,000 Malaysia, sebab at last bila kita guna untuk main game, dia tak memberi kesan kepada performance gaming, dia hanya mampu beri kesan kepada loading. Itu pun kalau internet rumah kita laju. Kalau internet rumah kita perlahan, loading pun lambat bosku. So itu saja dari saya. Kalau anda ada rasa lagi benda-benda yang saya tertinggal, anda boleh kongsikan dengan orang lain di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.